Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Khas Pasca PRU ke-15. Saya Hafid Olsen pada malam ini akan menemani anda dan pastinya kita ingin kongsikan banyak perkara berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari ini dan kalau kita boleh terus paparkan kepada anda apa yang berlaku di negeri Pahang hari ini iaitu Pengerusi Barisan Nasional BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail kembali menerjui Pahang selepas sekali lagi mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar pada hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelai yang menyempurnakan istiadat itu di hadapan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Abu Bakar pada jam 11.30 pagi. Ini bermakna maka selesailah sudah isu ataupun pembentukan kerajaan negeri di negeri Pahang dengan pergabungan antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Datuk Seri Wan Rosli merupakan berusia 64 tahun kemudian menandatangani surat pelantikan dengan disaksikan Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak. Itu sedikit yang kami boleh kongsikan apa yang berlaku awal pagi tadi di negeri Pahang berkenaan dengan istiadat mengangkat sumpah Menteri Besar Pahang. Baik, saudara, semalam kita bercakap berkenaan dengan ekonomi, apa yang perlu dilakukan dalam konteks kerajaan perpaduan yang sudah pun terbentuk dan pastinya ianya akan memberi satu gambaran berkenaan dengan ekonomi itu sendiri. Dan hari ini kita ingin bercakap dalam soal pendidikan, pastinya perlu ada koreksi dalam kekhilafan yang pernah berlaku dan Syed memandangkan hari ini ada 3 Syed dekat sini. Saya Syed Kik, Syed Munawar, ada Syed Sadiq dan juga ada juga Syed dua lagi tetamu yang nak juga ada. Saya pastikan dulu kepada Syed baik tak sebut Syed malam Jumaat. Syed baik bukan Syed malam Jumaat. So Syed Kik Hafiz. Assalamualaikum, kita jumpa lagi dan harus kita mulakan menjelas kenapa kita memilih tema pendidikan kerana kita tahu Malaysia ini bergulat dalam banyak hal, puncanya juga disebabkan oleh pendidikan dan kita menuding kepada satu elemen besar bila mana AUKU itu telah memandulkan pemikiran kritis termasuk di dalam parlimen dan bahananya ini yang kita hadapi hari ini. Dan kita juga tahu bahawa PPPM ni akan tamat 2025, 2-3 tahun lagi. Tahun depan akan bermulanya proses mendraft, menyusun idea baru. Tetapi apa selepas PPPM dan bagaimana pencapaiannya setakat ini? Kita tahu banyak hambatan, tim PISA kita merudum corot, pendidikan tinggi juga nak ranking tak ranking, ni debat yang tak beres. Selama mana kita masih belum dapat melihat ini, maka selama itu kita akan terus membungkam dan ini kesempatannya sebab kita belum ada menteri yang diberikan portfolio itu. Kerana itu saya kira proses untuk kita mematangkan audience dan juga dengan sumbang saran daripada panelis 3 malam ni sekali lagi mewah dan Hafiz malam ni kerana kemewahan tetamu yang ada, kita ada tambah 30 minit masa tambahan. Bonus masa 30 minit semata-mata kerana ada 3 orang. So seorang dapat setengah jam. 3 panelis yang kita bawakan pada malam ni di sebelah kanan saya yang berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muat. Ada nak tepuk? Dia menang. Dah habis pilihan raya dah, tak tepuk lagi. Secara rasmi di RTM. RTM adalah saluran milik awam kan. Dan di tengah-tengah adalah Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, Rektor UIM. Konsisten memperjuangkan ini. Sebelum ini menganjurkan Great Edu Action Debate, masih boleh ditonton di YouTube salurannya dan di hujung sana siapa lagi kalau bukan Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti UKM. Kalau bercakap soal membaik pulih mekanik pendidikan, boleh itu. Ada kitabnya. Ini 3 orang yang akan memberikan warna kepada perbincangan ini. Saya mulakan dengan ayahanda guru kita lah di tengah-tengah itu dulu. Bila bercakap soal memperkasa pendidikan, Tan Sri konsisten menyatakan tentang cabaran-cabaran besar dan sesekali yang dicadangkan oleh Tan Sri itu tidak popular kerana ia menongkar arus. Kita bermula di situ dulu, Tan Sri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan ini. Saya nak bermula dengan apa itu pendidikan. Saya rasa saya dalam arena ini 40 tahun. Tapi kita tidak faham apa itu pendidikan dari segi asas kefahamannya. Dan sekarang ini bila kita lihat pendidikan, bagi saya dia bukan pendidikan lagi. Dia apa sajalah melainkan pendidikan. Ya. So balik-balik kita kena faham apa itu pendidikan dan bagi saya asasnya adalah balik-balik kepada falsafah pendidikan. Kalau kita tidak ada falsafah, jadi pendidikan itu boleh ditafsirkan oleh sesiapa saja dan sekarang ini orang-orang yang berkepentingan mentafsirkan apa itu pendidikan. Ya. Jadi kita tersangkut dalam banyak hal. Soalnya macam Syed katakan tadi, soal ranking itu satu benda yang bagi saya baru dan baru ini 2 hari
dua hari sudah Harvard dengan Yale dah kata ranking ni tak berguna lagi dah. Okey. Ya. Kita berkata ini dah banyak kali dah tapi tak orang dengar pun. Tapi bila Yale dan Harvard kata semua dah akan mula tarik diri. Jadi maknanya orang mentafsirkan benda bagi kita dan kita tidak faham apa yang kita lakukan. Ini yang satu perkara yang saya rasa cukup penting bagi kita. Malaysia nak mendidik warganya apa itu pendidikan. Ya. Okey. Dan di mana kita nak cari kefahaman pendidikan itu. Dan walhal dalam ini kita ada falsafah pendidikan kebangsaan. Ya. Antara banyak negara yang tidak ada falsafah, saya rasa Malaysia ada. Tapi tidak digunakan langsung dan kebetulan falsafah itu dimulakan, diilhamkan oleh Perdana Menteri yang ke-10. Okey. Ya. So sampai masanya kita balik-balik dan kita lihat kepada apa itu falsafah pendidikan. Kerana bagi saya dia mengungkapkan segala-gala yang kita hendak. Mana post COVID pun kita boleh menggunakan falsafah itu walaupun usianya 30 tahun lebih tapi relevansinya masih ada. Okey. Dan boleh dibawa ke tengah dan boleh dibawa di peringkat antarabangsa. Ini salah satu daripada sumbangan yang Malaysia boleh bagi daripada mengikut orang lain saja. Dan sekarang ini kita pun kecundang dalam hal ini. Mengapa kita tidak ketengahkan ini, faham betul-betul apa itu falsafah pendidikan dan ungkap dalam apa yang kita faham untuk kegunaan kita dan kesudahannya kegunaan dunia. Kalau kita bermula dengan tindak tanduk ini, mungkin kita ada satu lagi keuntungan dan prospek yang boleh kita terokai untuk masa hadapan. Kalau tidak, kita menyorot balik ke belakang dan kita akan dalam keadaan dilema yang adalah. Ya, Tan Sri, YB dan juga Doktor, ini kesempatannya sementara kita menganggap bahawa Pakatan Harapan menang, selalu melakukan reformasi dan banyak kali kita mengharapkan penstrukturan semula pendidikan itu tidak berlaku seperti yang kita harapkan meskipun ada dokumen-dokumennya. Saya juga selalu menyatakan bahawa pendidikan kita ini menjadi komoditi politik kerana ia menjadi alat untuk memenangkan blok-blok kuasa tertentu. Saya nak beri ruang ini kepada Yang Berhormat Syed Saddiq sebab saya dapati dia juga mengartikulasikan tentang bagaimana kita boleh menyusun atur semula pendidikan kita dengan beberapa idea dia turut disanggah kerana ia dianggap sebagai menongkak arus. Kita bereskan peringkat sekolah dulu, Dr. Anwar. Saya mulakan ruang ini dengan Syed Saddiq. Saya rasa kalau semua parti politik membincangkan berkenaan isu pendidikan sebelum pilihan raya, negara kita dah boleh jadi negara maju. Walaupun ada yang lihat pendidikan ini dijadikan alat utama untuk masuk ke dalam kerajaan menang atau kalah, saya rasa sebaliknya. Cuba tanya, mana parti-parti politik, blok-blok politik semasa perbahasan atau ucapan-ucapan pilihan raya, kempennya, ceramahnya membincangkan isu pendidikan secara mendalam. Apa pembaharuan, apa solusi, apa masalah, jarang sekali. Lazimnya kita dengar ucapan-ucapan sama iaitu berkenaan kelemahan lawan jika nak dibandingkan dengan solusi yang perlu kita bawa. Dan sebagai salah seorang anak muda yang dibesarkan dalam keluarga kelas pertengahan, anak cikgu yang melalui sistem pendidikan kerajaan daripada sekolah rendah, menengah ke universiti. Ni bos saya daripada UIA. Selepas tu baru dapat melanjutkan pengajian ke luar negara. Saya lihat isu utama yang wajib diberikan keutamaan adalah isu pendidikan dan rombakan sistem pendidikan tersebut. Saya katakan ini kerana saya sangat risau kalau kita lihat berkenaan PISA ranking. Salah seorang anak muda di Malaysia berumur 15 tahun, pemahamannya sama dengan anak muda di Singapura yang berumur 12 tahun. Itu 3 tahun ketinggalan. Bukan itu saja, apabila kita masuk ke peringkat universiti, so habis pendidikan rendah, kita 3 tahun terkebelakang. Masuk ke universiti, di Malaysia kita ada 8 cara untuk masuk. Kita ada diplomanya, asasi, matrikulasi, direct, SEPM, banyaklah, semua ada. Negara lain dia dah follow sistem K-12 atau K-13. So, di mana itu sistem berlainan. Kita masuk ke universiti, kita memakan masa daripada peringkat SPM sampai ke tamat ijazah tersebut, puratanya dalam 6 tahun. Dan bila kita keluar, kita 6 tahun kita lalui, sangat panjang. Negara lain melalui 4 tahun. Keluar, selepas itu gaji masih rendah. Sama dengan orang lepasan SPM kerja Uniqlo RM2,300, kita pun dah nak sama, hutang pendidikan RM100,000. Lepas tu kita tanya kenapa banyak anak muda tak nak masuk ke IPT dan ingin bekerja sebagai Grab rider, gig economy dan yang lain. Saya rasa perubahan itu dia tidak boleh hanya one off dan dia tidak boleh berlaku hanya oleh satu kerajaan. Itu saya setuju apa Tan Sri katakan, it must be long term planning. Dan saya rasa dalam bab ini perlu ada keberanian untuk berfikiran di luar kotak. Not just in terms of, saya selalu setiap kali dalam pilihan raya kata, we throw more money. That's not the solution kerana kalau kita lihat our education spending per capita jauh lebih tinggi daripada negara maju. Di Malaysia kita, perbelanjaan pendidikan kita dalam 17% GDP per capita. Singapura 12%, Jepun 7%. So the problem is not just about money. Tapi it's overhaul comprehensive policy reform. Dalam bab ini, bagaimana kita nak pastikan bahawa
pendidikan rendah, menengah itu dapat diperbaiki, bagaimana kita nak pastikan bahawa the fetishization of university degree itu dapat dikurangkan, bagaimana kita nak pastikan bahawa TVET dapat diperbaiki dan daripada umur yang awal, saya cadangkan sistem Germany model di mana kamu start TVET tu form 4, 2 tahun terus dapat diploma tinggi, jangan tunggu hanya dapat sertifikat, selepas itu kena melalui lagi 3 tahun baru dapat diploma. It's too late kerana TVET ni it keeps on changing. Hari ni you buat contohlah, you buat modular building ataupun you buat different kinds of TVET courses, 2 years today the technology changes, dia terus jadi outdated. So you have to look at that. Micro credentials. Dulu orang suka buat kursus ijazah 6 years. Sekarang kerana attention span anak muda sangat rendah, dia terus nak bekerja. 6 months courses, 1 year courses. Jadi prioriti utama, adakah kerajaan akan berikan subsidi yang sama jika nak dibandingkan dengan 80-90% subsidi kepada universiti awam, kursus-kursus ijazah. So we really need to think out of the box supaya kita dapat play catch up. Khususnya, pendek sedikit, khususnya bila kita dah masuk pasca pandemik dan dalam 2 tahun pandemik tersebut, bukan tadi saya ada kongsikan kita ketinggalan, tapi dalam pasca pandemik ini telah terbukti melalui kajian Kementerian Pendidikan sendiri, tempoh masa 2 tahun tersebut, di Semenanjung 1 dari 3 anak muda tidak dapat menyertai kelas atas salian kerana tidak ada laptop, tablet ataupun smartphone. Di Sabah Sarawak, 1 dari 2 tak ada. So ketinggalan lagi. What do we do to play catch up dalam tempoh masa yang singkat ini untuk memastikan bahawa solusi itu diberikan keutamaan. Tapi dalam bab ini tidak boleh hanya datang dari parti politik ataupun individu politik seperti saya. It must be a whole of a nation approach, melibatkan semua pakar-pakar pendidikan supaya plan jangka masa panjang itu dapat dirangka. Tukar kerajaan 2-3 kali pun that plan is followed. Kalau dia unsur hyper partisan, kita dah terbukti sekarang kerajaan boleh bertukar pada bila-bila masa, tukar habis, kena mula balik. So have that 10-20 year plan, libatkan semua parti, pakar-pakar pendidikan dan pastikan bahawa plan rombakan itu dapat diikuti oleh mana-mana kerajaan yang berkuasa. But it must be solution driven. Hafiz, malam ni kita dengar satu lagi, fetishization. Sebelum ni kita ada TikTokerization. Itu pun saya berlatih. Tetamu kita lah yang mengajar kita guna ni. YB Syed Saddiq tadi memberikan naratif bahawa graduan kita melalui seluruh proses daripada tadika sampai graduan worse off economically. Jadi itu ada masalah di sana sini kerana dia tidak menjawab keperluan ekonomi, keperluan mencerdaskan umat. Tetapi YB juga menyebutkan tadi bahawa perlu ada long term document, panduan, dan kita Dr. Anwar ada PPPM 2025 tamat. Dan kita tahun depan nak draftkan sesuatu yang baru. Tetapi itulah kata itu dokumennya, tetapi masih lagi worse off. Jadi kita bereskan peringkat pendidikan sekolah dulu. Dan saya bukan kali pertama dengan Dr. Anwar. Kita menzahirkan idea-idea kemarahan yang sama berulang kali. Apakah malam ini saya akan dengar kemarahan yang sama? Belum selesai lagi marah tu lah. Marah tu masih ada. Baik, pada saya, untuk kita memperkasakan pendidikan semula, kita kena ada modal. So, kita selalu bertanya, apa modal kita untuk kita memperkasakan? Apa agenda yang kita nak bawa? Mungkin secara mudah kita kata agendanya kita sudah ada falsafah pendidikan negara. Dan kita kena memperkasakan modal itu untuk kita menjadikan sistem pendidikan kita lebih baik. Jika kita meletakkan falsafah itu di tepi dan kita meneruskan semua perkara yang kita rancang tanpa melihat agenda falsafah itu sebagai modal besar kita, mungkin kita akan kembali bertanya soalan ini mungkin 10-15 tahun yang akan datang. Itu satu falsafah. Yang keduanya, kalau kita lihat kepada negara kita, YB saya ada sebut tadi, kita adalah antara negara yang sebenarnya meletakkan bajet pendidikan yang terbesar. 16-17%. Dan kita pernah sampai ke 21%, 1/5 daripada bajet kita zaman Tun Abdullah. Bahawa aspirasi masyarakat pada pendidikan itu sangat besar. Dan kalau saya boleh lihat sejarahnya, dalam membentangkan bajet ni tentang sektor pendidikan ni tidak ada bangkangan daripada mana-mana ahli parlimen. Maksudnya mereka bersetuju walaupun bajet dia begitu besar dan sebagainya. Maksudnya aspirasi itu satu modal. Bagaimana kerajaan ataupun pentadbiran pendidikan dapat melihat aspirasi itu. Bagaimana kita nak empower PIBG. Bagaimana kita nak empower ibu bapa. Sebab itu adalah sebahagian yang besar daripada usaha kita untuk memperkasakan pendidikan. Tapi sebenarnya sudah lama kita tidak begitu bercakap soal peranan masyarakat, komuniti, ibu bapa, PIBG ini secara bersungguh-sungguh. Mengapa? Mengapa itu berlaku?
Kan kita bekerja dalam keadaan yang silo. Kita merasakan bahawa pendidikan itu adalah milik mungkin sesuatu kementerian, tidak dikongsikan dengan masyarakat secara lebih meluas, terutamanya dalam membuat keputusan-keputusan. Saya bagi contoh, bila kita nak menutup sekolah, kita tahu masa PKP itu sekolah kita berselerak. Ada kawasan yang hijau di Sabah, Sarawak sehingga beberapa bulan kemudian masih hijau. Tapi kita tutup sekolah itu. Walaupun seperti yang YB saya kata tadi, kawasan itu tidak ada internet. Kalau tutup sekolah maksudnya tak belajarlah. Tak belajarlah. Sedangkan anak-anak itu masih dalam keadaan perlukan pendidikan. Jadi banyak keputusan-keputusan yang dibuat ini terlalu centralized sehingga kan kita tidak boleh memungkinkan kita untuk maju memperkasakan pendidikan kalau kita selamanya bercakap soal pemusatan kuasa dalam membuat keputusan. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, kita dapat lihat di negara maju mereka sekarang ni memperkasakan otonomi kepada lokal masyarakat, komuniti setempat, kepada pihak sekolah. Dan mereka lah yang merancang dan membina sistem di mana anak-anak bukan hanya belajar di sekolah, anak-anak itu boleh keluar ke komuniti untuk belajar. Kita sudah lihat benda itu dan mereka sangat berjaya, anak-anak seronok belajar kerana anak mendapat sesuatu yang baru. Yang ketiganya, modal kita yang ketiga selain pada falsafah dan juga aspirasi, kita dapat lihat bahawa kepelbagaian dalam negara kita yang diterjemahkan dalam pendidikan daripada perlembagaan kepada pendidikan itu sangat kaya. Bagaimana kita nak memperkasakan kepelbagaian ini untuk membina kerangka pendidikan yang baru. Dengan melihat kepelbagaian itu satu kekuatan, keunikan, kelebihan yang kita ada, yang mungkin tidak ada di negara lain. Ini yang harus diperkasakan. Modal-modal ini yang mungkin ditinggalkan dan kadang-kadang dilihat sebagai satu musuh kepada pembangunan negara kita, harus dilihat sebagai modal-modal yang baru dalam kita nak merangka sistem pendidikan kita. Saya bagi contoh terakhir. Kalau kita letak peruntukan, misalnya tahun lepas lebih 60 bilion ringgit untuk pendidikan, 2/3 daripada bajet itu pergi kepada emolumen, pada pembayaran gaji. Maksudnya peruntukan yang besar diberikan kepada penjawat ataupun guru, pegawai dan guru. Sebab itu pada saya, kalau kita nak memperkasakan pendidikan, bahagian yang besar adalah memperkasakan guru. Sebab itulah bajet yang paling besar yang telah kita peruntukkan. Jadi kalau guru diperkasakan, guru diberikan peluang yang lebih hebat, guru diberi peranan yang lebih besar, beri mereka fokus kepada pembelajaran, pengajaran di dalam bilik darjah, tumpukan kepada kemahiran mereka untuk mengajar anak-anak kita, saya percaya bahawa sistem pendidikan kita akan dapat diperkasakan. Doktor menyebutkan beberapa modal bermula dengan falsafah, aspirasi dan memanfaatkan kepelbagaian dan juga menganggap bahawa pemusatan kuasa itu membunuh mungkin kreativiti dan juga motivasi. Ini bukan kali pertama kita menuntut adanya otonomi dan idea otonomi itu sudah saya rasa hampir 20 tahun kita bercakap, tetapi tak boleh nak dilaksanakan. Kerana itu saya menunjuk bahawa saya kata ini kerana ia akan kehilangan kuasa. The powers that be kalau diberi otonomi kepada IPT, kepada sekolah, guru-guru dan kita sudah ada bukti Tan Sri akrab dengan sekolah amanah. Dan kita lihat model sekolah amanah ini workable dan proven. Tetapi dalam keadaan ia terbukti berjaya dan boleh dilakukan, apa sebenarnya hambatannya? Apakah tidak ada political will? Kerana kalau political will, Pakatan Harapan 22 bulan pun nampak macam langsung tak menyebut soal otonomi ini. Adakah hambatannya apa di situ? Tan Sri sudah menarik nafas, tapi kita berehat dulu Tan Sri. Selepas kita kembali, Tan Sri akan menjawab ini. Kembali selepas ini. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM.
Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Ya, baik, bertemu kembali dalam khas Pasca PRU ke-15 memperkasakan pendidikan, dan apa yang dikongsikan di set utama bersama Syed Munawar banyak soalnya berkaitan dengan pendidikan. Satu, kita bercakap soal pendidikan, dan ini Syed ingin mengambil ruang kerana ini adalah manifesto antara yang saya boleh jumpa yang memberi satu perbandingan yang jelas antara manifesto setiap parti yang sebelum ini bertanding untuk PRU ke-15. Apa yang disebutkan soal murid tercicir, kalau kita lihat di kotak yang pertama adalah PH, kemudian PN, kemudian BN, di mana saya melihat manifesto untuk PH dan BN. Kerana ini adalah kerajaan perpaduan. Kalau kita lihat ada perkara yang sama di sini. Untuk PH, belanjawan khas buat generasi tercicir ataupun lost generation yang disebutkan oleh doktor yang tidak menerima pendidikan sewajarnya akibat COVID-19, dan juga ia tertulis perkara yang sama dalam manifesto Barisan Nasional melaksanakan program khas pendidikan kepada murid tercicir juga akibat COVID-19. Dan juga apa yang saya sebutkan autonomi penuh kepada IPT awam, ianya tertulis ataupun termaktub tertulis dalam manifesto Barisan Nasional di mana memberikan autonomi penuh kepada IPT awam. Saya fikir ini antara perbincangan saya yang banyak menyentuh juga kepada manifesto, kerana kita perlu kerja manifesto ini untuk direalisasikan. Kita juga nak mengingatkan penonton kenapa kita bincang pendidikan hari ini sekarang, kerana menterinya belum dilantik. Jadi sesiapa pun kalau nak leverage daripada kandungan yang kita bawa, ini masanya. Dan kita tahu bahawa saya sebut Dr. Anwar lah, dia orang baik, tapi saya kata kita bincang benda ni berulang-ulang dah. Kita nak mencabar supaya malam ni kita tak sebut benda sama. Barulah kita move forward. Kalau tak kita bercakap benda sama, autonomi ni bukan kali pertama. Tetapi saya bangkitkan tadi kepada Tan Sri, untuk Tan Sri berikan pandangan balas. Tan Sri orangnya sebelah kaki melihat pada sekolah amanah ini. Dan kita tahu autonomi ini sangat diperlukan khususnya di peringkat sekolah, dan terbukti berkali-kali
beri otonomi sekolah, sekolah itu meletup, mencanak-canak naik kualiti pendidikannya, dan kita ada sekolah amanah, tapi masih lagi seperti kita nak memberi otonomi ini terkial-kial. Termasuk di bawah Pakatan Harapan 22 bulan, saya tak nampak ada inisiatif yang jelas. Itu Syed Saddiq senyum, dia jawab lepas inilah. Tapi soal Tan Sri kita melihat keperluan ini dalam keadaan kita sudah ada bukti, living example, bahawa otonomi is the way to go. Saya nak mula dengan peringatan Syed tadi bahawa pendidikan adalah berkenaan menongkah arus. Kalau pendidikan tidak menongkah arus, bukan pendidikan bagi saya. Pasal kita selalu nak mengejar perubahan. Kalau kita nak mengejar perubahan, kita mesti menongkah arus. Kalau kita tidak menongkah arus, itu bukan pendidikan. We are here to create, to fashion, to make it happen in the future. So menongkah arus itu memang sebahagian daripada pendidikan. Kalau diikut saja apa yang berlaku puluhan tahun, itu bagi saya, itu yang saya maksudkan dengan faham ke kita apa itu pendidikan. We have to make the change all the time. Ya. So jadi sekolah amanah ini adalah satu menongkah arusnya. Kalau kita boleh beri sedikit latarnya, bila kita ada transformasi pendidikan, kita bertanya sama ada kerajaan boleh melakukan transformasi ini, dan rata-rata kita merasakan tidak boleh. Oleh itu khazanah pada ketika itu membuat tawaran. Kita nak beli 10 sekolah daripada kerajaan, 5 di Sarawak dan 5 di Johor, dengan harga 100 million tak salah saya. Tapi syaratnya apa? Kita mesti ada otonomi. Otonomi itu dipulangkan kepada khazanah untuk menentukan apakah cara pendidikan yang kita nak, yang kita katakan amanah tadi. Dan berbagai yang telah kita lakukan. Dan ternyata dalam masa sesingkat yang boleh, kita dapat bahawa perubahan boleh dilakukan. Saya bila dijemput membantu ataupun terlibat dalam sekolah amanah ni, saya diberi satu sekolah di Sarawak, di tempat Empila namanya. Lebih kurang 20 km daripada Kuching. Ya. Bila saya tengok sekolah itu, saya menitik air mata pertama kali melihat sekolah yang begitu daif. Ya. Tetapi kita ada satu keyakinan bahawa sekolah ini boleh ditransformasikan kepada sekolah belajar sekolah amanah. Dan ternyata ia menjadi satu sekolah amanah. Apa ini maksudkan sekolah amanah? Mereka mempunyai otonomi mereka sendiri. Mereka menentukan apa yang perlu diajar, bagaimana nak diajar, walaupun kita mengikut kerangka dan silibus kementerian, tapi caranya adalah cara kita, bukan cara mereka. Apa yang kita tumpukan? Guru. Guru besarnya adalah instructional leaders. Dia tidak lagi pergi mesyuarat saja, tapi dia coach juga mengajar. Dan guru-gurunya melihat dia mengajar, dan anak muridnya lihat macam mana dia mengajar. Itu satu role model yang tidak dapat di sekolah mana. Guru besar selalunya, maaf saya bercakap, tidak menjalankan urusan pendidikan, tetapi hanya pentadbiran. Ini adalah perkara-perkara yang telah kita lakukan, dan kita dah duplicate ini. Kita telah mulakan hampir sekarang 100 sekolah di seluruh tanah air, dan dia tidak lagi katakan hanya di sini saja, merata. Dan kita ambil sekolah orang asli, sekolah India, sekolah Cina, sekolah urban, sekolah yang bukan urban, private, semuanya. All the contoh-contoh sekolah yang kita rasakan perlu sudah, dan semuanya berjaya. Tetapi bila kita balik kepada kementerian, mengapa tidak boleh? Ini satu soalan yang sampai sekarang saya pun tertanya. Tapi ternyata bahawa mereka tidak mahu mengambil sekolah ini kerana dia menampakkan bahawa kementerian itu tidak berfungsi. Itu alasan yang Tan Sri menyebutkan tadi, bahawa adakah kerajaan boleh melakukan transformasi pendidikan? Tan Sri mengatakan tidak boleh. Adalah kerana kalau mereka lakukan, bererti kementerian looks bad. Yes. Mengapa? Nanti orang tanya, begitu lama kementerian tidak dapat mengubah, mengapa dalam semasa 10 tahun sudah dapat mengubah lebih 100 sekolah. Dan model sekolah amanah ini terbukti memenangi anugerah terbaik di dunia. Itu dia. Itu tadi maknanya kalau kita katakan bahawa ini masih ada kesangsian. Sekarang ini 2 sekolah sudah menjadi top finalis sekolah terbaik di dunia, dan satu di antara nombor 3 terbaik di dunia. Dan ini sekolah luar bandar di Kelang dan di Kuantan. Tidak memerlukan teknologi. Kita bercakap sekarang ini sekolah abad ke-21, teknologi saja. Tapi manusianya tidak ada. Dalam sekolah amanah kita mementingkan manusianya, teknologinya datang kemudian. Jadi kita nak memanusiakan, in our term, humanizing education, supaya manusia itu kita bina dulu betul-betul. Dan dalam hal ini saya nak balik kepada soal perpaduan itu. Saya rasa perpaduan adalah agenda pendidikan, bukan agenda politik. Kalau kita tidak dapat melahirkan perpaduan di sekolah, mustahil kita dapat lahirkan. Tan Sri dah jimat satu kementerian.
Jabatan Perpaduan itu di bawah Kementerian Pelajaran saja. Mungkin cabaran kepada Kerajaan Perpaduan juga ingin mengecilkan saiz kabinet. Kerana dalam falsafah pendidikan kebangsaan sudah termaktub apa itu perpaduan. Perseimbangan, harmoni, semua dalam kesejahteraan, semua dah ada dalam itu. Tetapi tidak dikeluarkan, tidak dijadikan satu perkara yang boleh kita belajar dan memperbaiki kita sebagai manusia. Baik. Ini dia cukup sebatilah dengan UIA. Kalau kita nak menjadikan manusia itu lebih baik, bukan engineer dulu, manusia dulu baru engineer. Manusia dulu baru ahli politik. Sekarang ini kita terbalik, engineer tapi manusianya tak tentu ke mana. So ini yang saya rasakan penting sebagai contoh sekolah amanah ini. Kalau menteri yang baru dan kerajaan yang baru ambil sekolah amanah ini, kerana bajetnya sama saja. Bajet yang lama kalau disalurkan dalam sekolah amanah akan menjadi sekolah amanah lah dia. Dan saya terkenang pada ketika itu, masa itu Tan Sri Muhyiddin menjadi Menteri Pendidikan. Dia melawat sekolah di Johor Kangkapulai, sekolah India. Dan yang memberi penerangan penjelasan adalah budak tingkatan Darjah 5. Mengatakan apa itu sekolah amanah. Satu persatu guru besarnya hanya di belakang mendengar. Dan Tan Sri menanyakan, you are now di sekolah rendah, kalau masuk sekolah menengah besok bukan sekolah amanah, apa nak dilakukan? Dia kata, saya akan suruh guru besar itu menjadikan itu sekolah amanah. Ini jawapan pun dari Darjah 5 kepada menteri. Jarang kita dapat dengar benda itu. So saya rasa ini adalah satu model yang cukup berjaya dan kita hendak membawa ini satu contoh di dunia bahawa kita sudah ada pun model yang dikatakan pelbagaian tadi, yang dikatakan instructional, yang dikatakan falsafah tadi, sudah ada. Mengapa tidak di persoalan mengapa tidak dilaksanakan itu? Saya letak beban itu di atas bahu Yang Berhormat Syed Saddiq, kerana dia Yang Berhormat juga menghujahkan bahawa kita perlu ada satu dokumen panduan pendidikan yang kalis politik. Dan sebenarnya kita dah ada pun. PPPM itu juga bercakap benda yang sama. Cuma bila kita pertanyakan apa baseline-nya, tidak ada siapa yang mutakhir ini, Dr. Anwar, kita tidak melihat laporannya. PH Tan Sri ada kesempatan 22 bulan. Tetapi saya sebutkan tadi bahawa kesungguhannya tak nampak pada ketika itu. Dan hari ini PH kembali berada di pundak kuasa itu. Jadi saya kira inilah untuk masanya kita tunjukkan perkara yang sepatutnya dilakukan dalam pendidikan. Yang Berhormat. Sebab tu saya rasa apa yang telah dibincangkan adalah solusi dan jalan ke hadapan. Uniknya apabila kita sudah ada eksperimentasi, dah ada success model yang boleh diguna pakai, inilah masanya untuk aplikasikan success model tersebut ke seluruh negara. Dan autonomi dalam pendidikan itu yang digerakkan oleh pendidik sendiri, dirancang oleh mereka, dilaksanakan oleh mereka, terbukti berjaya, boleh dijadikan contoh untuk dipraktikkan di seluruh Malaysia. Saya beri contoh yang paling mudahlah. Untuk kita berikan autonomi, perlu ada keyakinan politik, iltizam politik yang sangat besar. Kerana it effectively means you are decentralizing power from the ministry and from the hands of the minister. Tetapi dalam bab ini, saya rasa kalau sekolah-sekolah itu berjaya di luar kawalan menteri, itu lebih baik untuk saya kalau untuk bagi menteri atau kementerian. Dia membuktikan bahawa autonomi itu berjaya. Kalau gagal, perlu jawab mengapa gagal sekolah tersebut dan akan ada beberapa perbandingan yang boleh dilakukan. Kenapa sekolah ini berjaya, kenapa sekolah ini tidak berjaya. Tidak ada polisi one size fits all lagi. Itu adalah jalan terbaik. Maaf saya bercelah. Sekolah yang berjaya menjadi finalis tu, saya dimaklumkan kena marah. Oleh kementerian. Oleh kementerian. Pasal apa? Pasal mereka masuk ke dalam itu tanpa melalui kementerian. Masalahnya lah. Ini dia. Jadi bukan kita nak mewar-warkan dan memberi mereka lebih semangat, kita marah dia, dan sebab itu sekarang tak ada pengiktiraf langsung. Satu kejayaan yang besar, tak ada pengiktiraf langsung. Itu saya rasa rombakan tu dia daripada sudut dasar, bukan saja perbelanjaan. Ini contoh terbaiklah apa yang Prof katakan sebentar tadi. Dan kita juga sejujurnya sebagai pengubah dasar perlu tanya, mengapa hari ini sekolah kebangsaan tidak lagi dijadikan pilihan utama bagi golongan keluarga kelas pertengahan ataupun T20. Dahulu kalau lihat 1980-1990, golongan kaya pun ingin menghantar anak mereka kepada sekolah-sekolah ini. Tetapi kini telah berubah. Kelas pertengahan Melayu, bukan Cina India, Melayu pun sanggup membelanjakan suku purata pendapatan bulanan mereka untuk menghantar anak mereka ke sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Kita pelekehkan SJKC. SJKC sekarang sejak tahun 2010 hingga 2020, 10 years, peningkatan
pelajar Melayu meningkat 50%. Ya, daripada 9% ke sekarang 15.8%. Dan peningkatan itu dijangkakan akan meningkat sampai 30% dalam tempoh terdekat. So we need to ask that honest and sincere question. Adakah dasar one size fits all ini berjaya, atau apabila kita berikan autonomi kepada pendidik yang memahami di peringkat sekolah, daerah untuk menjalankan eksperimentasi yang akhirnya boleh dijadikan sumber kejayaan atau kegagalan, tapi boleh ada tambah baik. That is the best way forward. Dan dalam bab ni saya rasa sebagai pengumbal dasar, if you want to have consistency in policy, berilah kepercayaan kepada pendidik-pendidik yang akan kekal dalam sistem tersebut puluhan tahun yang akan datang, kerana ahli politik akan berubah. Pendidik akan kekal dalam sistem tersebut. Okey. Dr. Anwar, saya bawa satu dimensi yang sedikit berbeza, cuma tema yang sama berkait tentang autonomi ini, tetapi di waktu yang sama kita menuding kepada beberapa kelemahan asasi pendidikan, termasuk tadi sekolah kebangsaan hanya China, India sudah tidak berminat lagi kerana kita ada option vernacular. Apakah autonomi boleh address perkara-perkara yang sebegini kalau kita berikan? Bila kita cakap autonomi, kita bercakap tentang quality. Itu jawapan kepada autonomi. Semua pihak bila diberi autonomi, mereka akan cuba membuktikan bahawa mereka boleh menjadi yang terbaik. Dan tentu dengan bimbingan, dorongan, kepakaran yang disediakan oleh pihak kementerian. Jadi autonomi, kalau kita lihat sebagai perbandingan dengan negara-negara maju, malah negara-negara yang mengamalkan autonomi yang lebih besar, kita dapati mereka maju dengan cepat dan begitu konsisten. Walaupun bertukar kerajaan, walaupun bagaimana keadaannya, kita dapat melihat mereka dapat melakukan yang terbaik. Kita ambil contoh semasa PKP. Ada negara-negara di dunia, misalnya Denmark, menutup sekitar 1 bulan saja sekolah mereka. Kerana apa? Mereka memberi autonomi. Mereka sampai ke keputusan itu di peringkat paling bawah. Di mana mereka membuat keputusan untuk komuniti mereka. Apa yang terbaik untuk komuniti mereka. Jadi akhirnya anak-anak ini tidak menjadi mangsa kepada keputusan yang di pusat. Jadi kita lihat, kalau di negara kita, kita sudah lihat bagaimana ada tempat-tempat misalnya di Sarawak, di Sabah, di pedalaman, terpaksa menutup sekolah walaupun mereka tak tahu pada masa itu. Kan? Jadi itulah pada saya autonomi ini adalah salah satu petanda ataupun isyarat awal untuk kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengapa kita perlu melakukan pemerkasaan ataupun autonomi ini? Kerana kita menghadapi 3 cabaran besar yang akan datang dalam tempoh 5 hingga 10 akan datang. Yang kita mesti selesaikan. Atau kalau kita tak selesaikan, sistem pendidikan kita akan terus ketinggalan di saat negara-negara lain, Vietnam, Indonesia dan sebagainya sedang begitu laju. Yang pertama sekali, kita ada antara negara membangun yang menutup sekolah paling lama sewaktu PKP. Okey. Kesannya adalah hampir 1.3 tahun. Maksudnya anak-anak kita tidak belajar dengan sempurna. Seperti yang YB saya sebut tadi, ada sekolah-sekolah di Sarawak, di Sabah langsung hilang daripada radar pendidikan. 1.3 tahun ini adalah satu tempoh yang lama. Terutamanya kepada anak-anak yang berada di tahap 1 sekolah rendah. Anak-anak yang perlu menguasai 3M. Bayangkan anak-anak yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang tidak menguasai 3M, masuk ke tahun 4 perlu belajar subjek mata pelajaran sejarah yang memerlukan pembacaan, penulisan. Tapi mereka tak menguasai 3M. Maka mereka akan berada dalam keadaan yang motivasi rendah. Dan akhirnya mereka burn out. Mereka rasa tak seronok belajar. Akhirnya keciciran pembelajaran merebak menjadi keciciran pendidikan. Ini sedang berlaku dalam ini. Kalau kita berjumpa dengan ramai guru-guru, rakan-rakan saya guru, mereka selalu bercakap soal ini. Kita ingat cikgu hanya dalam kelas. Sebenarnya cikgu juga concern tentang apa yang sedang berlaku pada anak-anak murid mereka. Mereka bercakap ada murid-murid di sekolah yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak boleh mengira dengan baik. Tetapi mereka perlu menghabiskan silibus-silibus yang ada sekarang. Soalannya kita menganggap bahawa pandemik selama 2 tahun itu tidak memberi kesan yang besar kepada pendidikan. Hakikatnya, pandemik telah memberi kesan yang sangat besar kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak di tahap 1. Tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 kerana mereka tidak menguasai kemahiran-kemahiran asas ini. Terutama di kalangan anak-anak miskin, anak-anak di kawasan pedalaman dan juga anak-anak di kalangan OKU yang pendidikan khas. Sebab mereka memerlukan bimbingan yang lebih. Jadi itu yang pertama. Jadi kita kena membuat pemerkasaan ini dengan melakukan pemulihan. Sebab itu saya tengok ada di dalam manifesto yang meletakkan
pemulihan pendidikan sebagai salah satu agenda besar dalam manifesto itu pada saya cukup baik kerana itu akan membantu anak-anak yang tidak berpeluang belajar dengan sempurna semasa 2 tahun pandemik itu kembali memperbaiki kemahiran-kemahiran mereka. Itu yang pertama, Tuan Syed, berkaitan dengan pandemik. Mengapa kita perlu perkasakan pendidikan? Untuk merapatkan kembali jurang pencapaian anak-anak kita di kalangan yang tertinggal 2 tahun itu dengan anak-anak yang lain yang mungkin lebih bertuah, yang mempunyai kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Yang keduanya, kita perlu melakukan pemerkasaan ini kerana kita semua tahu kita hidup dalam zaman yang disebut sebagai VUCA tadi. Volatile, semuanya tidak terancang lagi, uncertainty, tiba-tiba bencana datang, banjir datang. Dulu banjir hanya di sebelah pantai timur, sekarang ni di Johor pun tiba-tiba banjir datang. Tak boleh pergi sekolah dah kan. Habis semua jadi hurau. Jadi VUCA ini akan memberi kita satu ruang untuk kita merancang kembali sistem pendidikan kita. Kita tak boleh melihat kalau PPPM misalnya kita rancang 2013-2025. 10 tahun. Sebab tu kadang-kadang sampai 2016 kita lihat dia dah hilang dah daripada radar. Apa yang sedang berlaku, apa dia punya report dan sebagainya kan. Tetapi kita kena ada perancangan yang lebih teliti, yang lebih detail daripada tahun ke tahun. Apa yang kita nak anak kita dapat. Misalnya, boleh tak misalnya OECD telah menetapkan anak-anak bawah umur 10 tahun mesti boleh membaca, menulis dan mengira. Itu patutnya menjadi sasaran kepada sistem pendidikan kita. Anak-anak kita sebelum berumur 10 tahun semuanya boleh membaca, menulis, mengira dengan baik dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau itu kita boleh capai, maksudnya sebelum dia masuk tahun 4, anak-anak ini berada di padang yang sama. Di permulaan yang sama untuk mereka belajar dalam bidang mata pelajaran yang lebih suka, sejarah, bahasa Melayu dan sebagainya. Dan bila mereka masuk ke tingkatan 1 seperti yang YB saya kata tadi, mereka boleh ambil subjek-subjek yang lebih teknikal, kemudian nak masuk ke apa? Apa kita panggil technical, vocational dan sebagainya, TVET dan sebagainya. Jadi struktur yang kita ada tu, kita meneruskan apa yang kita masih bermasalah dengan pembacaan, penulisan, 3M dan sebagainya. Tapi kita teruskan seolah-olahnya kita biarkan anak-anak yang keciciran ini hidup dalam keadaan mereka dan yang sebahagian lain yang lebih bertuah itu terus cemerlang dalam pembelajaran mereka. Saya rasa ini sistem pendidikan yang tidak adil kepada anak-anak kita. Banyak yang perlu kita bereskan. Mujurnya ada tambahan masa konsesi 30 minit pada malam ini. Kerana sekurang-kurangnya pertama bila Dr. Anwar menyebut soal generasi yang tercicir ini dan ada parti ataupun parti yang menyebut soal pemulihan, soalnya bagaimana melakukannya. Itu satu perkara yang harus direnung oleh sesiapa pun yang dilantik menjadi menteri. Yang kedua, saya lihat elemen guru yang Dr. Anwar juga sebut tadi, dalam PPPM ada disebut tentang itu, memperkasa guru, tetapi mengapa kesan itu tidak terzahir, mengapa kita tidak nampak. Kemudian yang ketiga, barulah kita nak masuk kepada elemen berkait tentang pendidikan tinggi ni. Selalu saja debatnya adalah feeder daripada sekolah ini. Katanya kalau feeding ini substandard, maka pendidikan tinggi pun akan begitulah kesannya. Ketiga-tiga ini saya nak bermula dengan guru dulu, sebab Dr. Anwar fasih tentang PPPM ni. Guru ada elemennya di situ, tapi mengapa kita tidak menampak kesannya meskipun dokumen itu seharusnya terlaksana dalam tempoh 20 tahun. Kita akan jawab selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesetiaan anda. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat.
Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana beranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Baik, bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan khas pasca PRU dan ini adalah langsung daripada Angkasa Puri Kota Media, bukannya Dewan Rakyat ya. Saya Munawar, nampaknya gaya perbincangan di studio ini seakan-akan macam di Dewan Rakyat. Tapi sedikit untuk saya tambah apa perbincangan oleh ketiga-tiga panel kita hari ini. Ini antara artikel ataupun siaran media yang dikeluarkan berkenaan dengan polemik dalam isu pendidikan. Antara yang menarik perhatian saya adalah isu 3M ini, membaca, mengira dan sebagainya. Kalau kita melihat di sini, Johor mempunyai data tentang masalah itu dengan media melaporkan kira-kira 20% daripada 131,281 murid tahap 1, ini tahun 1 hingga 3 di negeri berkenaan mengalami kesukaran untuk menguasai 3M. Ini antara persoalannya dan juga kita melihat site sekolah juga takvimnya juga berubah akibat pandemik. Dan pastinya ibu bapa ini akan merasa, orang kata, kegalauan, kerisauan tentang pendidikan yang flip-flop ini, Syed. Ya, itu yang dibangkitkan tadi. Banyak dicakap tentang otonomi. Dan kita bersama 3 panelis, Tan Sri Profesor Zulkifli Razak yang buat Syed Saddiq dan juga Dr. Anwar Ahmad. Saya gantung tadi 3 soalan, 2-nya saya gabung untuk saya minta Dr. Anwar komen terlebih dahulu, kerana kita bercakap soal otonomi dan di dalam dokumen PPPM itu saya kalau tak silap bab ke-5 bercakap soal memperkasa guru. Dan ini dokumen untuk pelaksanaan 20 tahun, tetapi kita tidak melihat kesannya. Apa yang dalam pemerhatian doktor menggencatkan proses itu? Adakah isu political will yang tidak memberikan otonomi itu, dan juga soal pemulihan disebutkan tadi. Ya, mudah untuk kita kata pemulihan untuk generasi yang tercicir pendidikan akibat pandemik, tetapi bagaimana melakukannya? 2 itu. Baik, Tuan Sri, yang pertama sekali saya kena nyatakan bahawa data menunjukkan pada tahun 2018 Cambridge University dah buat kajian tentang guru di kalangan 26 buah negara di dunia, masuk Malaysia. Data menunjukkan guru Malaysia adalah antara guru yang mempunyai tahap komitmen yang baik.
dari segi iltizam mereka, semangat mereka, keinginan mereka untuk memajukan sistem pendidikan, memberi bimbingan. Jadi tak terkejut kalau kita dengar cikgu memang keluar duit sendiri untuk beli berbagai peralatan dalam bilik belajar. Ini normal lah. Saya dulu cikgu juga, jadi saya tahu benda tu memang berlaku. Jadi dari segi guru, bagaimana mereka dibangunkan itu sudah begitu baik. Cumanya bila mereka masuk ke sekolah, mereka berhadapan dengan beberapa isu yang selalu mereka sebut. Tapi nampaknya tidak begitu diangkat dalam mungkin ruang politik ataupun ruang perbincangan yang lain. Misalnya mereka mengatakan mereka nak mengajar tetapi mereka diberi bebanan yang bukan pengajaran yang berlebihan. Dan saya mula-mulanya saya cuba juga untuk memahami apa yang mereka maksudkan dengan berlebihan itu. Rupanya memang betul. Mereka terpaksa menyediakan berbagai borang-borang yang di luar daripada waktu pembelajaran. Mereka perlu mengisi banyak sistem yang mengambil masa yang panjang yang mereka perlu lakukan. Berbagai program dan aktiviti di sekolah. Mungkin YB saya lebih faham sebab ibunya juga guru. Berbagai aktiviti. Kadang-kadang kita banyak hilang masa pembelajaran. Apa respon kementerian? Kerana ini bukan perkara baru kita bincang tentang itu. Selalu disebut. Kalau kita tengok dalam media sosial, guru sekarang lebih beranilah menyebut benda ni sebab mereka tahu bahawa mereka dah tak boleh tahan. Sebab tu kalau kita lihat mengapa guru ramai yang mengambil keputusan untuk bersara awal, saya tidak terkejut. Sebab tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu adalah seperti hasrat yang terakhir yang mereka boleh fikirkan. Kerana mereka sudah lama terbeban. Sebab tu kita ingin supaya kementerian atau menteri yang baru ini melihat perkara ini supaya guru kembali seronok mengajar, menggunakan sepenuh kemahiran, passion mereka untuk menjadi guru membimbing anak-anak. Dan mereka rasa tidak seronok untuk berada di luar bilik belajar. Mereka nak bersama anak-anak dalam bilik belajar. Kerana saya percaya modal guru yang ada, kemahiran mereka, semangat mereka telah ada. Tapi kita tak boleh halang ataupun kita tidak boleh memberi bebanan yang bukan pengajaran pada mereka. Itu perkara yang mesti kita lakukan. Dan saya percaya, saya sangat yakin, kembali sebab saya juga seorang guru dan saya tahu bahawa kalau guru diberi peluang yang sepenuhnya untuk menjadi guru, maka mereka akan menjadi guru yang baik. Ya, dalam elemen yang saya sebut sebagai human interest ini, humaniora ini, saya nak balik kepada politician dulu sebelum pada guru saya. Kerana elemen-elemen ini, fenomena yang menarik mutakhir ini sebelum pilihan raya adalah fenomena Cikgu Fadli. Jadi bila Cikgu Fadli sudah mula bersuara, ini merupakan juga kesempatan politik dan yang berhormat juga kita tahu kesempatan politik kerana guru ni 500,000. Betul. Kalau kelompok ini kita dapat tuntun, kita dapat tekuni dan hayati pengorbanan mereka, ini adalah merupakan political mileage yang besar. Dan sekali lagi saya nak letak beban itu kepada Pakatan Harapan dan sesuaranya di sini untuk melihat elemen ini dan jadikan ini sebagai satu elemen yang besar memperkasa guru supaya mereka menjadi dinamo dalaman dalam pendidikan. YB. Saya rasa apa yang Cikgu Fadli kongsikan adalah betul, tepat, benar. Dan itu adalah contoh keperluan untuk kita memberikan autonomi kepada golongan pendidik untuk menentukan hala tuju pendidikan negara. Kerana apa yang dia kongsikan itu adalah selepas perlu simpan dalam hati begitu lama dan akhirnya diekspresikan, ada apa yang melaporkan supaya diambil tindakan disiplin. Tetapi jelas apabila dia bersuara, dikongsikan puluhan ribu tontonan live-nya, jutaan orang menerima dengan baik. Dan ingat, cikgu ni bukan 1/2 juta saja, anak-anak muridnya semua rakyat Malaysia. Sebab itu impaknya sangat besar. Tetapi saya rasa jikalau sistem pendidikan kita memberikan autonomi kepada golongan pendidik, di situlah kita boleh bereksperimentasi, di situlah kita boleh menentukan mana yang berjaya, mana yang tidak. Daripada sudut silibusnya, pengajarannya, autonomi kepada cikgu, cara mereka nak ingin mengajar, tekniknya, itu semua boleh disukat, dinilai dengan baik. Tetapi if it's a one size fits all policy, agak sukar untuk kita cari apa dasar yang terbaik untuk diguna pakai. Dan dalam bab ini saya setuju, jikalau guru diberikan peluang untuk mengajar, itulah keutamanya, itulah jalan terbaik. Tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa cikgu selesa untuk mengajar? True autonomy lagi sekali. Kerana cikgu yang mengajar, contoh di kawasan pedalaman di Sarawak, mungkin berlainan dengan cikgu yang mengajar di sekolah di Kuala Lumpur. So tidak boleh tekniknya sama. Dan kita perlu ada keberanian untuk memberikan kuasa kepada cikgu dan golongan pendidik di sekolah itu untuk menentukan hala tuju sekolahnya. But we have proper standards lah. Bagaimana kita nak nilai selepas tahun, 2 tahun, 3 tahun, and apa success stories dan failed stories, bagaimana kita nak tambah baik daripada sana. So saya rasa kekurangan pemusatan itu perkara yang sangat penting. Saya lihat dari sudut politik mungkin. Sebab mengapa tidak ada iltizam politik untuk memberikan autonomi ini, dan itulah saya tahu kenapa kadang-kadang berebut-rebut nak sangat Kementerian Pendidikan ni. Orang tengok, wah ni 60 bilion. 60 bilion. Nak tengok kontrak tadi kata 2/3 emolument, tetapi jangan lupa
kontrak tender kantin berbilion ringgit. Tak, tu bila orang dah start fikir, saya nak jadi menteri ini kerana ada tender-tender yang saya boleh kawal di setiap sekolah yang boleh diberikan sistem patronage kepada setiap bahagian parti politik saya. Itu jelas salah dan bertentangan. If we give autonomy, imagine the amount of money we can save. Kenapa sekolah? Kasihlah sekolah tu tentukan. Kenapa nak sampai kementerian nak tentukan segala-galanya apa? Bagaimana Kementerian Kat Putrajaya boleh tahu siapa yang patut dapat tender kantin dekat sekolah kebangsaan Taman Pelik? Tell me what's the relevance, kan? So saya rasa dalam bab ini, give autonomy, decentralize. Ini adalah masa terbaik. Kita dah dengar perkara ini berkali-kali. Hopefully kita ada kerajaan 5 tahun akan datang, stabil. Whoever becomes a minister. Sebab ini kerajaan perpaduan, get the job done, give autonomy. Dan nombor satu, kita boleh nilai baik dan buruknya. Tetapi perlu ada iltizam dan keberanian politik untuk turunkan kuasa kepada cikgu, golongan pendidik untuk menentukan hala tuju pendidikan negara. Bila datang daripada YB Syed Saddiq, saya lega lah sebab dia bahagian daripada Pakatan Harapan. Kan? Jadi mudah-mudahan kita dah berjaya, Tan Sri, suntik satu steroid pada yang ahli parlimen kita. Kalau dia tak buat itu, nanti kita panggil dia lagi, kita drill dia lagi. Itu tujuan. Dah ada recording dah. Recording ini live ini disaksikan. Tan Sri, yang berhormat Syed Saddiq itu susah membuka lembaran untuk kita bawa perbincangan ini kepada pendidikan tinggi. Kerana saya sebut proses feeding itu tadi. Banyak kritiknya, pensyarah-pensyarah kata sekolah tidak melahirkan pelajar yang memenuhi piawai minimum, dan kita tahu jawapannya tadi adalah soal autonomi. Kerana tanpa autonomi itu kita lihat bagaimana political patronage itu. Dan kita harap Pakatan Harapan ini berbezalah. Dan berilah kesempatan 5 tahun, bukan 22 bulan macam dulu. Macam mana kita nak melakukannya. Cuma autonomi ini kesan di peringkat sekolah dan kesan di peringkat pengajian tinggi. Kerana di peringkat pengajian tinggi juga isu yang sama, Tan Sri. Autonomi ini tidak ada. Yang ada cuma pseudo autonomi. Ya, pertamanya autonomi itu mungkin betul, tapi salah satu yang saya rasa penting yang kita patut bincang apa yang dikatakan power distance itu, jarak kuasa. Ya. Kita menghormati guru, tapi kita menghormati guru kadang-kadang sampai begitu rupa kita tidak mau menanya. Kita tak mau menyusahkan. Jadi pembelajaran itu rasanya terhad. Kita guru dengan menteri misalnya jauh. Fadli punya is a good case. Dan habis baru dia datang nak berjumpa. Jadi dalam pendidikan power distancing ni tidak ada. Kita seboleh-bolehnya selepe yang boleh. Saya boleh bercakap dengan siapa saja. We are not a corporate body. We don't have hierarchy. We want to be as flat as possible supaya kita boleh menjangkau siapa saja. Ibu bapa, guru besar, menteri kementerian. Ini menjadikan proses itu lebih rancak dan lebih mudah untuk membuat perubahan. Ini tidak berlaku. Di sekolah kita walaupun tak ada autonomi, memang begitulah caranya. Ini perlu kita tukar dan inilah pendidikan. Bagaimana kita menghormati bagi kita sebagai pelajar tetapi tanpa mempunyai halangan ataupun had-had yang tertentu. Saya dengan pelajar-pelajar saya, we are friends. Walaupun saya rektor, tapi we are friends. We share the same problem. We want to find the same solution. Ini satu perkara yang perlu budaya sekolah itu mesti ditukar. The culture. Bila saya bercakap dengan guru-guru di Skandinavia misalnya, mengapa mereka agak istimewa? Dia kata, we operate on the culture of trust. Itu dia menggunakan. Kebolehpercayaan. So, bila saya dah bagi kerja tu, saya percaya, sudah tak payah nak sukat, tak payah nak ukur. Malas paus sekolahnya tidak ada peperiksaan pun. Ya, tetapi mereka tetap menjadi nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Jadi budaya ini adalah budaya yang penting. Dan tambah pula dia adakan tidak ada autonomi menjadi lebih buruk lagi kerana kuasanya sudah diambil daripada saya. Pelajar yang mungkin beruntunglah pada awal 70-an belum ada akta ni. Kita berfungsi tanpa merujuk pada Naib Chancellor pun. Kita saja merancang apa yang kita nak. Timbalan Naib Chancellor seorang untuk membantu. Tak ada hal ehwal pelajar ni, tak ada. Hal ehwal pelajar bagi pelajar-pelajar saya tanya hal ehwal pelajar ni apa, dia kata hal ehwal penjara. Mempenjarakan kami. Dari segi pemikirannya. Ada yang mengatakan hal ehwal polis. Mereka melihat ini sebagai satu kongkongan. Sebagai mencari ilmu, kongkongan-kongkongan ini tidak autonomi ini di peringkat sekolah dan di peringkat pengajian tinggi ini. Bagaimana kita boleh melakukannya supaya ia masih berstruktur walaupun autonomous sifatnya? Kalau saya ambil pengalaman saya, kita faham apa peranan kita sebagai pelajar, apa peranan universiti dan kita tidak melewati itu.
Ya? Misalnya dalam mencari ilmu, kita boleh sebebas-bebasnya mengatakan apa yang kita nak. Kadang-kadang memang tidak sedap didengar. Tan Sri, kita akan perpanjangkan lagi masanya untuk kita berehat seketika. Soal autonomi ini di peringkat pengajian tinggi. Jadi kita akan sambung lagi bicara ini selama setengah jam. Di mana, Hafiz, selepas ini? Di TV1. Okey. Jadi kita akan berehat terlebih dahulu. Kembali selepas ini.